Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Johari dan juga Kamarul. Okey, saya nak macam contoh apa yang dicakapkan oleh Johari itu, dia dah cover ataupun dia dah terangkan dengan terang, jelas dan tepat sekali. Cumanya saya nak panjangkan apa yang telah disyarahkan oleh saudara kita Haji Kamarul, Haji Isnia Kamarul. Okey, tentang dua perkara. Satu perkara iaitu tentang keberanian ataupun macam mana dia, macam inilah cerita dia, tuan-tuan dan puan. Kami sebenarnya apabila kita temu ramah Encik Remy Yap ni, kita rasa macam pelik. Sebab apabila kita nak mendefinisikan apa nama tu, keberanian dan sebagainya, kita seolah-olah kita boleh bercakap, tetapi kita tak boleh nak tunjukkan. Contohlah macam apabila kita pemanah, kita kata Kak Aca kita, okey, kita kena gerak kat dalam, okey, ni gerak kat dalam. Okey, susah kita nak definisikan perkara tu. Sama juga dengan berani. Berani bukan bermaksud apabila kita pergi kat shooting line ketika Olympic round tu, kita aku berani. Kan? Itu yang kita nak cuba kupaskan. Okey? Jadinya sepanjang temu ramah kita tu, tidak ada clue pun apa yang boleh kita kupaskan keberanian yang ada pada seseorang pemanah ni, terutama pemanah yang baru bermula dan cuba mengetuk pintu dunia. Maksud kat sini adalah cuba mencabar juara-juara Asia tu. Okey, ya benar, dia ada cerita pasal apabila nampak nama dia top 5 ataupun di ranking di atas, dia shoot 54 out of 60, tak silap saya, ke 66 out of 60 points, kan. Dia gugup. Itu normal lah sebagai manusia, kan, terutama pada pemanah yang agak baru. Tetapi dari segi seorang pemanah yang kata quote and quote berani, apa yang dimaksudkan berani tu? Jadinya kita habis saja interview tu, kita berbual sehingga kan kita pergi tempat makan, berbual lagi itu ini, gelak ketawa dan sebagainya. Dia berceritalah tentang pengalaman dia memburu. Okey, so dia kata memburu ni masuk dalam hutan ni, kalau jumpa rimau tu biasalah. Okey, kami tak menangkap lagi tau. Dan bila dia kata ada satu ketika tu dia jumpa 3 anak rimau, saya bukan saya lah, ada seorang sahabat tu, dia kata tak tembak je ke, kan. Jadi dia kata kesian nak tembak. Of course dia kecil-kecil, mesti ada mak. Dan okey, settle kat situ. Alright, tak ada apa, kita tak pun nampak apa-apa indikator keberanian tu. Sehingga kan dikata apabila dia berpaling dan nak mencari apa nama tu, wild boar ataupun babi hutan tu, tiba-tiba di depan dia, betul-betul saya rasa agak-agak dalam kurang pada 5 meter kot rasanya, ibu rimau dah tunggu daripada atas macam bukit. Okey, dan soalan yang saya tanya ialah, Uncle, tak takut ke? Kenapa perlu kita takut? Kita ada senapang. Okey, kalau dia gerak sikit, kita tembak lah. Okey, nampak macam normal, tapi kalau kita berada di tempat dia, apa kita rasa? Saya rasa peluh jantan, peluh apa semua keluar lah, kan, silap-silap terkencing kat situ, kan. Akibat ketakutan. Tetapi okey, Encik Remy Yap ni dia begitu yakin dengan equipment dia.
Nampak tak kat sini? Satu perkara dia yakin dengan equipment dia. So jadi kat sini kita boleh kupas satu perkara. Apabila kita nak berjuang di padang memanah tu, terutama ketika tournament, kita kena pastikan bahawa peralatan kita tip top, 100% tip top. Itu satu. Dan kepada the man behind the gun, manusia ataupun individu di belakang senapang tu, orang tu sendiri, bukan calang-calang perlu berani, ya. Dan keberanian tu sebenarnya, we are not born to be berani sebenarnya, tetapi laluan hidup, pengalaman dan sebagainya, itu yang membuatkan kita jadi berani. Okey, mungkin dia selalu memburu, so dia tak takut dah. Okey, dan itulah dia, kita berbalik pada pemanah tu sendiri. Pendedahan tu penting. Okey, dan untuk menang, untuk berjaya, kita ada dua kombinasi tu, iaitu peralatan dan individu. Individu bagus, kalau peralatan tak bagus, hancur. Kalau peralatan bagus, individu tak bagus pun hancur. Bila dua-dua ni ada, mantap. Tu cerita dia. Okey. Dan terjawablah soalan kenapa seorang pemanah yang bernama Remy Yap ni berani. Satu soalan, kan? Okey. Soalan ketiga dalam video Kamaru tu tadi ialah dia menulis. Okey, menulis prestasi dia. Dan setiap apa yang ditulis tu, dia ada secara spesifiknya kata, okey, saya nak 340, saya nak jadikan dia 341, 342. Itulah matlamat sebenarnya. Matlamat ni dia umpama akar pokok tau. Tiada akar, tiada pokok. So matlamat tu akan buatkan kita jadi lebih fokus, lebih berusaha, okey, ubah diri kita pada kesesuaian, dan kita akan atur diri kita mengikut keutamaan. Barulah orang kata kita boleh capai matlamat tu. Kalau kita tak ada matlamat, macam mana kita nak capai? Kita tak tahu apa kita nak capai, kan? Sebab tu syarat utama untuk mencapai matlamat adalah dengan menulis matlamat itu. Okey? Jadinya saya nak refer kepada satu penulisan saya sebelum ni, dan siri-siri ceramah saya lah. Apabila kita bercakap pasal matlamat ni, nombor satu, matlamat mesti ditulis. Matlamat tu kena detail. Okey, kenapa perlu detail? Sebab otak kita ni hebat. Kita apabila kita nak capai sesuatu, kita kena ada benda yang kita nak capai. Kalau tak, dia akan jadi abstrak dan tidak tercapai. Dia nak 341, dia akan usaha ke arah 341. Dan dia mesti smart, ya. Smart dia specific, measurable, kan, dan sebagainya lah. Mesti R, realistic. A, attainable. R, realistic. So 340 nak dapat 341 adalah realistic. Yang tak realistiknya, maka 200 nak menang medal, memang tak realistik, kan? Sebab tu dia perlu perancangan, dia perlu ada time, ya. Smart, ya. Specific, measurable, attainable, realistic, dengan time. Kena ada specific time. Time tu bila? Next tournament. Next tournament tu bila? 14 bulan 4 tahun 2020, contohnya. Okey, dan matlamat mesti khusus lah. Macam tadi 341, dia tak boleh umum. Matlamat saya untuk mendapat skor yang bagus takkan tercapai, sebab skor yang bagus tak ada dalam otak ni. Okey, otak boleh measure nombor dia apa? 341. Tu cerita dia. Okey, dan sebagai tambahan, jika kita ada satu matlamat yang agak tinggi, kita perlu tulis juga siapa boleh bantu kita, supaya mind kita akan fokus lah, contohnya nak dapat markah macam ni, perlu berguru dengan coach ni, coach itu, dan sebagainya lah. Ini dalam perspektif memanah lah. Kalau ada segi perspektif belajar dan sebagainya, guru mana yang kita nak belajar. Ok,
Okey, dan matlamat ni pula kita perlu tulis sesuatu yang mencabar lah. Markah 200 kita letak attainable 221. Tu tak mencabar. 200 nak buat 300, itu baru betul. Walaupun jauh, dia still realistic. Yang tak realistiknya 200 nak dapat 351. Tu tak realistik. Okey. Kalau dapat 300 tu baru mencabar untuk pemanah baru tu. Kan? Untuk pemanah yang dah bagus dan sebagainya, mungkin dia buat 350 macam pemanah negara kita tu. Kan? Dan saya rasa itu sajalah. Banyak pelajaran yang kita belajar daripada orang lama sebenarnya, terutama daripada Mr. Remy Yap. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi di Temu Ramah. Dan untuk kepada kepada pemanah-pemanah baru, ambillah manfaat. Saya tengok view tak berapa banyak. Demi Allah saya tak kejar view tu. Saya kejar bagaimana video tu boleh manfaat masyarakat, terutama pemanah-pemanah baru. Ingat ya, selagi kita tak capai pingat emas Olimpik, selagi itulah tugas kami semua coach-coach belum selesai. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang.